Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 16 hari bulan 2 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, bagi jemaah yang ada kitab yang lama muka surat 139, kitab yang baru hijau ni 148, di bawah tajuk dan disunatkan sembahyang sunat witir. Perbincangan kita pada kali ini tentang sunat witir. Syekh Malibari rahimahullah dalam kitab kitab dia Qurratul Ain, pendek ya dia punya bahasa, wa witrun wa aqalluhu rak'atun wa aktsaruhu 11. Itu dia punya matan. Dan disunatkan sembahyang sunat witir. Apa makna sunat witir? Witir ni makna solat sunat yang dilakukan pada waktu malam dengan angka bilangan rakaat yang ganjil. Bermula dengan 1 rakaat, berakhir dengan 11 rakaat. Itu nama dia witir, angka ganjil. Dia punya bilangan rakaat dia ganjil. Tengok dalam kitab ni kata apa? Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya'. Witir ini sunat dilakukan selepas solat isya'. Mana waktu dianya ba'dal isya', selepas maya isya'. Li khabari, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Bermula sembahyang witir itu adalah hak, menjadi tanggungjawab bagi setiap muslim. Tanda hadis ini rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad bisanadin sahih. Itu di antara hadis yang Nabi kita sebut tentang solat witir. Nak dengar hadis lagi, kita tambah. Dalam sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Sunnahmu Amalanku. Menarik ni kitab ni para pelajar. Nama dia Sunnahmu Amalanku, muka surat 31. Solat witir. Kita huraikan di sini. Bagi jemaah yang nak tengok huraian dalam kitab ni, ada syarah di Masjid Macang, siri kuliah yang ke-8. Tengok dalam YouTube ada. Jadi solat witir ni menarik. Tuan-tuan kena buat. Siapa tak buat rugi. Itu je lah. Kita kempen banyak-banyak pun, kalau orang tak nak buat, tak jadi juga. Di antara hadis tentang solat witir lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, an Abdullah bin Amr bin As, inna Allah zadakum salatan. Allah Ta'ala tambah kepada kamu satu lagi ibadat solat. Fahafizu alaiha, jagalah solat ini. Wahiyal witru, iaitulah solat witir. Akhrajahu Ahmad wa ghairuhu. Dan witir ini termasuk dalam solat malam yang sangat digalakkan, Hadis-hadis ini kita akan sebut dalam perbincangan nanti, insya-Allah. Untuk maklumat, boleh tengok dalam kitab kita, nama dia Sunnahmu Amalanku. Kitab ni, Sunnahmu Amalanku ni, kita kumpul beberapa solat sunat yang masyhur. Yang masyhur
yang menjadi amalan rutin, sama ada harian ataupun bersifat sekali-sekala. Baiklah. Dan sembahyang witir itu kita ambil hak Syekh lah sudah. Dan sembahyang witir itu adalah lebih afdal daripada semua sembahyang sunat rawatib. Apa makna sunat rawatib? Sunat rawatib maknanya sunat yang tetap, yang dilakukan secara tetap, seperti qabliyah, ba'diyah, duha dan lain-lainnya. Kenapa dia jadi afdal? Lil khilafi fi wujubihi, kerana terdapat khilaf ulama, ada yang mengatakan solat witir itu wajib. Wajib. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi bagi dia solat witir wajib tapi bukan fardu. Ini sedikit perbincangan lah para pelajar sekalian. Dia wajib tapi tidak fardu. Dia ada tingkatan. Mana hak fardu tu, hak 5 tu. Tu fardu. Siapa tak buat masuk neraka. Tapi hak ni wajib. Kerana itu kita nampak orang-orang yang bermazhab Hanafi, macam pekerja-pekerja ni Bangladesh ke Myanmar, pokok dia ni, coba perhati. Kalau yang istiqamah solat jemaah di masjid, lepas solat isya dia akan solat witir. Laju dia solat. Sebab bagi dia wajib. Tapi kalau yang hebat-hebat, yang warak-warak, dia akan solat akhir malam lah. Yang penting bagi dia kena buat. Kita ni oleh kerana mazhab kita di sini sunat muakkad, mana sunat yang digalakkan, dia dituntut kuat untuk kita melakukannya, maka kita rasa tak kuat lah, sebab tidak wajib. Kita nak itu dia beza antara wajib dengan fardu indahum. Tapi dalam kita mazhab Syafi'i ini wajib dengan fardu sama. Kecuali dalam bab haji, wajib lain, fardu lain, rukun lain. Baik para jemaah sekalian, mari kita pergi tengok kitab. Kalau banyak syarah tak habis. Dan sekurang-kurangnya witir itu adalah 1 rakaat. Wa aqalluhu raka'ah. Paling kurang 1 rakaat. Paling bawah pada 1 rakaat, itu dia paling malah sekali. Tak ada 1 rakaat pun, berat. Macam manalah kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, 1 rakaat witir tak buat. Bagaimana kita mengaku ikut sunnah Nabi, 1 witir 1 rakaat pun tak dapat. Na'udzubillah. Walaupun tidak didahulukan dengan sunat isya atau sembahyang sunat yang lain. Maknanya yang penting selepas solat isya langsung witir, sah. Tapi yang afdalnya ikut tertib lah. Solat isya, ba'diyah isya dulu, 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian baru witir. Itu dia panggil tertib yang baik. Kata Nawawi, qala fil majmu', katanya, nya tu buang. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fil majmu', nama kitab, sekurang-kurang bilangan rakaat yang sempurna adalah 3 rakaat. Adnal kamalu salasun. Paling kurang witir 3 rakaat. Itu yang minima yang sempurna. 1 rakaat apa boleh, tapi terlalu orang panggil lemah sangat. Dan yang lebih daripadanya ya 5 rakaat, kemudian 7, kemudian 9. Dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Dia tak lebih dah. Paling banyak daripada apa? 11 rakaat, itu yang paling tinggi. Maka tidak boleh melebihi batas 11 rakaat itu dengan niat sembahyang witir. Kalau kita nak solat malam, awak solat berapa rakaat semalam? Alhamdulillah 25 rakaat. Boleh? Boleh. 201 rakaat? Boleh. Tapi bukan dengan niat witir, dengan niat qiyamul lail. Qiyamul lail. Witirnya setakat 11 rakaat. Dan hanya sahaja, ini bahasa lama terjemahan ni. Dan hanya sahaja dilakukan sembahyang sunat witir itu di dalam bilangan rakaat ganjil. Rakaat ganjil. Manakala seorang itu niat witir lebih daripada 11 rakaat dengan wasal, maka tidak sah semuanya. Kan dia paling banyak 11, orang ni pergi
gomo 13 atau 15 rakaat wasal, maknanya 1 2 3 sampai 13 habis 13 tak sah sebab dia menyalahi peraturan. Kalau ia asing-asingkan, maka yang akhir itu lebih itu tak jadi. Kalau tahu dan sengaja haram, tidak sah. Tetapi kalau dia dengan tidak tahu, maka jadilah sunat mutlak. Ini dalam kitab I'anatul Talibin, mana syarah kepada Fathul Mu'in kata, witir itu dia ambil setakat yang mana? Setakat yang ada bilangan saja. Itu dia panggil ittiba', ikut dalil. Semua kalau kita kata ahli-ahli fiqh, imam-imam fiqh ni ikut dalil. Ya, cuma ketepatan dalil, kesahihan dalil itu berbeza-beza. Ada orang yang ambil hadis ni, ada orang yang ambil hadis ni. Jadi tidak jadi masalah kalau jemaah tanya dalil, mana ada dalil ustaz solat ni? Boleh je kita jawab kalau kita pandai. Kalau kita tak pandai itu yang jadi masalah. Kan? Bila jemaah ni tanya ustaz, solat macam ni apakah dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia celak mata lalu. Nak pandai-pandai nak ikut dalil, ikut ulama sudah. Kita kata betul. Ulama ni ikut dalil. Kita yang tak pandai ngaku sajalah. Sebab kerana itulah para pendakwah dia kata manusia ini ada dua kumpulan. Satu dia panggil intelek. Intelek ni makna orang yang bijak, cerdik. Satu lagi kumpulan nama dia encelek. Bila orang tanya dia tak boleh jawab, celek mata. Mana pandai tanya dalil. Dan kita tak tahu, kita maaf lah, saya baca dalam kitab ni tak ada dalil. Nantilah kita tanya tuan guru lain, ustaz lain yang lebih pakar, lebih alim. Boleh je kalau bertawaduk. Tapi kenapa guna macam encelek? Kamu ni perli pula orang. La haula wala quwata illa billah. Duk main-main. Baik. Dan kalau seseorang itu bertakbiratul ihram dengan niat witir. Dia takbiratul ihram, dia niat witir. Dan tidak diniatkan bilangan rakaat. Dia tak kata 1, 3, 5, dia tak kata Allahu Akbar dalam hati saja aku solat witir. Tanpa had bilangan rakaat. Sah ke tak sah? Sahha waqtasara ala ma sya'a minhu ala al-aujah. Sah, iaitu dengan menghadkan bilangan rakaat apa yang ia kehendaki, mengikut yang aujuhnya, mana pendapat yang kuatlah. Artinya kita niat solat witir je, kita tak had 3 ke 5. Kita pun solat 1 rakaat, rasa nak 3, langsung 3, rasa nak 5, langsung 5, rasa nak 7 sampai 7, baru kita bagi tasyahud, baru kita bagi salam. Sah, alhamdulillah. Sama ada 1 atau 3 dan seterusnya. Qala syaikhuna, kata guru kami, kalau Malibari kata guru kami itu, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu guru dia. Biasanya itlaq guru dalam kitab ni Ibn Hajar. Kata Ibn Hajar, mana guru kami, seakan-akan perbahasan setengah ulama tentang sembahyang witir dihubungkan dengan sunat mutlak, bahawa bagi orang yang sembahyang witir itu bila ia meniatkan bilangan rakaat, ia boleh menambah atau mengurangkan. Ini adalah satu sebagai andaian dan ini adalah kesilapan yang jelas. Dia tak setuju macam tu. Jadi sunat mutlak ni kita bebas berapa rakaat nak. Jadi adakan witir ni macam tu juga. Kalau tengok kepada nas tadi, solat witir tanpa limit, tanpa menetapkan bilangan, sah. Kita buat apa kita nak, yang penting angka ganjil. Tapi ada bantahan di sini pula daripada Syekhuna Ibnu Hajar. Dan katanya, sesungguhnya huraian yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Fawrani, apa yang diambil daripadanya itu adalah waham juga. Mana waham ni tak tepat. Sebagaimana ia boleh diketahui daripada kitab Al-Basit. Al-Basit ni kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia tulis kitab Al-Basit, mana luas perbincangan. Tengok orang tak nak baca, dia pun ringkas sikit. Nama dia Al-Wasit dengan waw. Al-Wasit, ringkas.
Tak baca juga. Dia tulis lagi, ringkas lagi. Nama dia Al-Wajiz. Ringkas. Kurang lagi, tulis sebuah kitab lagi. Nama dia Mukhtasar. Itu kerja para ulama. Dia tengok, mula-mula dia semangat, lepas tu dia kurangkan. Kita hari ni Mukhtasar pun tak baca, Wajiz pun tidak, Al-Basit lagi tak jumpa. Allahul Musta'an. Alhamdulillah, kitab-kitab Imam Ghazali yang besar-besar ni, kitab mazhab Syafi'i, saya dah kumpul dalam maktabah perpustakaan Syekh Daud di Pondok Sungai Durian ini. Untuk setakat hari ni, awal tahun 2022 ni, bilangan di kitab di maktabah kita yang tersenarai sudah lebih daripada 8,000 kitab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kepada tahap maktabah yang boleh jadi tempat rujukan lah, insya-Allah. Baik, balik pada kitab kita. Sebagaimana kitab Al-Basit karangan Imam Ghazali, bahawa bila seorang itu meniatkan bilangan rakaat, ia boleh mengurangkan dan melebihkan daripadanya yang ditentukan itu. Maknanya dalam bab ini boleh kita kata aku nak solat witir usolli. Tak, masyarakat kita usolli, aku solat witir 3 rakaat. Kemudian dia nak tambah 5, boleh. Ana ingat isu ni banyak terjadi, terperangkap kita waktu solat witir di Masjid Haram. Orang yang pergi puasa di Mekah, ada beberapa kali imam Masjid Haram dia wasal witir. Wasal. Kita niat 2 rakaat, biasanya 2, 1. Tapi imam dia bagi 3 selalu. Macam mana? Dalam kitab kita ni kata tidak jadi masalah. Sah. Alhamdulillah. Dah kita niat dah ikut imam lah. Imam buat 3 lah kita. Jangan mufarakah pula. Dan peraturan sedemikian itu juga berlaku dalam hubungan dengan seseorang yang takbiratul ihram bagi sembahyang sunat zuhur 4 rakaat dengan niat wasal. Tanda ni pelajar. Kita nak solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat wasal, maknanya 4 rakaat terus, bukan 2-2. Maka tidak boleh baginya memisahkan 2 rakaat yang awal dengan 2 rakaat yang akhirnya itu dengan 1 salam, kemudian 1 salam yang terakhir, dengan ianya salam selepas 2 rakaat. Walaupun ia berniat hendak memisahkan itu sebelum ia mengurangkannya, yakni sebelum ia salam selepas 2 rakaat itu, khilaf bagi pihak yang mempunyai waham dalam perkara ini. Ini ada khilaf di masalah ni. Jadi bagi kita witir yang boleh. Yang lain-lain kalau qabliyah zuhur kita niat 4. Jangan niat 4 buat 2 elak. Tapi boleh dilakukan 4 rakaat. Ana dah selalu hurai masalah ni ketika ditanya tentang projek mega kita ni. Kita duk kempen projek mega ni kan, supaya jangan terlupa, jangan terlepas 4 rakaat belum zuhur. Tiba-tiba bila kita mari masjid, dah nak qamat dah. Manakala kita buat 2, nak ambil yang kedua, rakaat yang kedua tu orang qamat, tak boleh solat. Maka kita solat 4 rakaat terus, itu dibenarkan. Dan kita dah bincang tajuk ni dalam syarah kita dalam kitab Al-Mu'tamad. Tuan-tuan tengok dalam Mu'tamad detail masalah ini. Baik. Dan dibolehkan bagi orang yang menambah di atas 1 rakaat dalam witir memisahkan antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam. Jadi kita buat 2 rakaat, akhir sekali 1 rakaat. Dan itu adalah lebih afdal daripada solat witir dengan wasal, dengan diakhirinya dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud dalam 2 rakaat yang akhir. Maknanya kita solat sampai berapa? 10 rakaat barulah kita tasyahud. Kemudian kita naik 1 rakaat lagi, witir 1 rakaat. Boleh macam tu. Atau direct terus, dibenarkan. Dan tidak boleh diwasalkan sembahyang witir dengan lebih daripada 2 tasyahud. Dan wasal itu adalah khilaful aula bagi sembahyang yang selain daripada 3 rakaat. 3 rakaat. Dan makruh wasal tersambung terus rakaat bila sembahyang witir 3 rakaat
Dan kalau wasal yang lebih dari 3 rakaat maka ia khilaful aula. Maksudnya macam mana yang kata wasal tadi tu? Tengok ni. Dan muwasal dalam sembahyang witir yang 3 rakaat adalah makruh kerana ada larangan melakukannya dalam hadis berkenaan. Apa dia hadis berkenaan? Nabi kata la tusyabbihul witra bi salatil maghrib. Tanda hadis ni. La tusyabbihul witra bi salatil maghrib. Maknanya janganlah kamu menyerupakan sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Kita nak salat witir 3 rakaat. Tapi kita buat 2 rakaat, kita pun tasyahud awal. Bangun 1 rakaat lagi, tasyahud akhir. Itu dia panggil menyerupai maghrib. Hadis ini tanda ni pelajar. Hadis la tusyabbihu rawahu Ibnu Majah. Dan juga Al-Baihaqi dan lain-lain, kata di muhaqqiq sanaduhu sahih. Mana Nabi kita larang solat witir macam solat maghrib. Kalau nak wasal terus 3. Kalau nak berhenti tak apa, 2 rakaat bagi salam, tambah 1 lagi. Dan disunatkan bagi orang yang melakukan sembahyang witir 3 rakaat supaya membaca dalam rakaat pertama selepas Al-Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Itu bacaan witir, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Dan dalam rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ini dia kata apa? Kerana mengikut lilit tiba, ikut hak Nabi buat. Dan ada juga riwayat kata Al-Ikhlas wal mu'awwizataini. Ikhlas tambah dengan 2 qul lagi. Qul ya ayyuhal apa ni? Qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Jadi boleh kita tambah. Jadi perkara ni khilaflah dari sudut bacaan tu. Adakah kita berhenti setakat Al-Fatihah saja ataupun kita tambah cukup 3 qul. Jadi dalam kalau kita tengok di setengah daripada masjid, kan, kalau masjid di Masjid Haram tu dia baca 1 qul. Qul a'udzu rabbil qul wallahu ahad. Kemudian tak ada 3 qul. Dia tak sebut 3-3. Sebab dia kata adalah khilaf di situ, tak ada sudut bacaan. Dari sudut bacaan. Babu ma yuqra fil witir. Maknanya kita baca rakaat yang pertama selepas Fatihah Sabbihis. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Ini dalil daripada hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab. Kemudian yaqnut. Kemudian dia baca kunut. Dia baca kunut. Itu satu. Hadis 3 baca setakat tu akhrajahu An-Nasai. Dan ada tambahan hadis akhrajahu Tirmizi. Baca wa fis salisati, pada rakaat yang ketiga qul wallahu ahad wal mu'awwizataini. Kita tambah lagi 2 qul lagi. Jadi ada 2 riwayat lah. Maknanya kalau imam nak berhenti setakat 1 qul saja pun boleh. Dan kalau imam kata kita nak baca 3 qul pun ada riwayat. Riwayat Tirmizi dia baca 3-3. Alhamdulillah, mana ada keluasan di sini. Baik. Dalam kitab ni Tuan Syekh kata lilit tiba, kerana mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seorang itu sembahyang witir lebih dari 3 rakaat. Yang 3 rakaat tadi sesah format dia, kaifiat dia. Kita solat lebih. Kita solat lebih ni. Kita nak solat 11 ataupun 5 terus. 5 terus lagi. Macam mana dia punya kaifiat cara? Tengok kita. Dan kalau seorang itu sembahyang witir lebih dari 3 rakaat,
maka sunatlah baginya perkara itu, yakni membaca sabbihis dalam rakaat yang pertama, al-kafirun rakaat yang kedua, al-ikhlas ataupun al-ikhlas dan al-muawwizataini dalam rakaat yang ketiga. Di dalam 3 rakaat yang akhir, bila ia mengasingkan, yakni 3 rakaat terakhir itu daripada rakaat sebelumnya. Mana kalau kita nak solat 11 rakaat, tapi 2, 1, maka yang 3 rakaat akhir ikut format ni. Kalau tidak, maka tidak sunat dalam membaca surah-surah itu dalam 3 rakaat terakhir itu, sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala, Syekh Bulqini. Dan disunatkan bagi seorang sembahyang witir lebih daripada 3 rakaat, supaya ia membaca surah Al-Ikhlas dalam 2 rakaat yang awalnya, baik ia tidak wasal, yakni sembahyang witir itu, atau ia wasal. Kalau seorang itu sembahyang witir 11 rakaat, dan kalau ia hafiz Quran, dia hafal Quran, maka ia mula dari awal sampai kepada khatamnya. Ambil daripada Baqarah lagi baca. Dan kalau ia tidak menghafaz, maka ia membaca apa yang ia hafaz, seperti surah Sajadah, surah Yasin, Ad-Dukhan, apa lagi? Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarak. Boleh ya kita baca mana-mana surah. Kalau tidak, ia boleh mengulang-ulang surah Ikhlas yang dia hafal tu. Apa yang sunat? 10 kali atau kurang atau lebih, mengikut kecergasannya. Jadi bolehlah kita setiap rakaat ya qul huwallahu. Dah kita apa hak tu? Ini adalah dalam 8 rakaat yang awal. 8 rakaat yang pertama boleh tukar-tukar surah. Adapun dalam 3 rakaat yang akhir, maka janganlah ia baca melainkan apa yang ada dalam sunnah. Dia baca apa yang ada dalam sunnah Nabi SAW, iaitu Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Ikhlas, dan Muawwizataini. Manakala tidak mampu, hendaklah dia mengulang-ulangi surah Ikhlas. Jadi jelas bahawa ia jangan baca surah Ikhlas melainkan bila ia tidak berupaya daripada membaca surah-surah lain lagi daripadanya. Adapun yang diwasalkan tentang 3 rakaat akhir dan seterusnya, itu adalah bila ia mewasalkan dengan apa yang sebelumnya. Jadi kalau kita senangnya, kalau kita orang tak hafal ni, kita jangan wasal. Yang 3 terakhir ikut format yang kita dah hafal Quran ini. Alhamdulillah. Baik. Setelah selesai solat witir, kita baca apa? Bagi salam witir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Ya kafi ya altaf. Ini dalam sunnah kita ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita, Perisai Muslim, sudah ada cerita ni. Ni, bacaan selepas solat witir. Jangan tak baca. Dan selepas witir, sunat ia membaca 3 kali. Baca apa? Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Kali yang ketiga panjang. Subhanal Malikil Quddus. Hadis ini rawahu Abu Daud, At-Tirmizi daripada Ubay, dan ada riwayat lain ada tambahan Rabbil Malaikati Warruh. Maknanya 3 kali kita tarik, kemudian Rabbil Malaikati Warruh. Setiap malam. Naam. Malam ni solat witir, sudah solat jangan lupa baca ni. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ingatlah, format dalam sunnah semua ada tuan-tuan. Kita yang buat lupa, pergi baca. Kalau tak ikut sunnah tu kenapa? Sunnah sudah ada, kita pergi baca sendiri pula. Jangan. Ada tambahan, kalau tengok dalam poster kita pun ada tambahan Rabbil Malaikati Warruh.
Itu khilaf ulama dalam masalah hadis itu. Boleh terima ke tak boleh terima. Jadi kita kata alhamdulillah, ada ulama kata boleh diterima, boleh tambah. Kalau nak berhenti sekat subhanakal qudus, yang jelas itu pun sudah cukup. Terlaksana sunnah. Thumma yaqul, selepas itu dia baca doa ni. Ambil doa ni. Tulis baik-baik doa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Baca doa ni. Dia kata tak ingat Nah, kalau tak ingat tengok dalam Perisai Muslim tu ada, ataupun tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, kan? Dalam kitab solat witir kita ni, alhamdulillah ada perbincangannya di sini. Bila kita nak baca witir, kita pun baca. Doa-doa selepas solat witir kena baca, jangan tak baca. Baik. Apa maksud dia? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan kemaafanmu daripada azabmu. Wa bika minka uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan aku berlindung denganmu daripadamu sendiri. Aku tidak berupaya menghitung pujian ke atasmu sebagaimana Allah memuji ke atas dirinya sendiri. Itu bahasalah tuan hamba itu bahasa lama. Nah, sekarang ni bahasa kita doa ni kita boleh cakap aku denganmu dalam adab doa. Dah jadi guna macam tu dah. Kita rasa rapat dekat kita. Baiklah, tamatlah kita tentang kaifiat dia. Kita berpindah pula kepada tauqitu salatil witri. Waktu solat witirnya bila? Maaf, terlupa tadi. Tulis hadis Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i, kata di muhaqqiq sanaduhu sahih. Jadi kita baca, jangan tak baca. Jangan tak baca. Dalam kitab Perisai Muslim itu sudah ada. Alhamdulillah para jemaah sekalian, banyak dah kemudahan-kemudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dulu nak cari Perisai Muslim payah. Sekarang ni Perisai Muslim duduk dalam poket, tak baca juga. Malang lah kita kata. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah kita malas. Nak kata apa? Solat witir, tuan-tuan tekannya dalam info ni, dia tulis solat witir, ada kat situ. Alhamdulillah. Baik. Waktu solat witir bila? Tengok. Dan waktu sembahyang witir seperti sembahyang tarawih. Mudah dia buat. Waktul witri kat tarawih, ialah antara sembahyang isya walaupun selepas maghrib dalam jamak takdim bagi orang yang harus jamak seperti dalam musafir dan sebagainya, sehingga terbit fajar. Kalau keluar daripada waktunya, ia tidak harus mengqadakannya sebelum isya. Gini, asal waktu witir ni bila? Selepas solat isya. Lepas solat isya, kita ba'di isya, kemudian kita witir. Itu tertib comel. Kalau kita kata aku nak solat witir lalu, sah, boleh dah tu. Baik. Sekarang ni timbul isu kita jamak takdim, maknanya kita solat maghrib, kita pun solat isya selalu. Kita dengar kata witir ni Nabi tak tinggal dalam musafir, kita pun tak nak tinggal juga. Boleh je kita langsung solat witir selepas solat isya jamak takdim walaupun masih dalam waktu maghrib. Itu maksud dia. Walaupun selepas sembahyang maghrib di dalam jamak takdim. Dan kalau keluar daripada waktunya, ia tidak harus
mengqadakannya sebelum isya, seperti keadaannya dengan rawatib ba'diyah, yakni tidak boleh dilakukan melainkan setelah sudah dilakukan sembahyang yang wajib qadanya dahulu. Khilaf bagi setengah ulama yang murajjahkannya, yakni mengatakan boleh sembahyang ba'diyah yang luput dengan qada bukan selepas sembahyang yang wajibnya, dan boleh sembahyang witir yang telah luput tidak pada waktu lepas isya. Jadi ada khilaf di situ. Maknanya Tuan Syekh kita ni memilih pandangan nak qada witir kena selepas maya isya. Baik, mari kita pergi. Dan kalau nyata terbatas sembahyang isya selepas ia melakukan witir atau sembahyang tarawihnya, maka jadilah ia sunat mutlak, yakni witir dan tarawih yang telah dilakukan itu dikirakan sebagai sunat mutlak sebab terbatal isyanya itu, dan isyanya itu hendak dilakukan pula sebab yang terdahulu itu terbatal. Contohnya orang ni semaya isya, lepas semaya isya dia salat witir lah. Lepas solat witir dah 11 rakaat dah, terlupa aku nak ambil wuduk solat isya tadi. Apa jadi? Cancel semua lagi hal lepas pada tu. Ataupun kalau kata wuduk berat sikit. Kalau kata wuduk berat sebab hak yang lain-lain itu tak wuduk juga. Baik, kita beri contoh lain. Maknanya dia solat isya tadi dia kena najis ke apa benda ke, ataupun apa-apa. Yang penting solat isya dia tak sah, batal. Maka solat lepas pada isya itu pun tak jadi ikut isya, maka dia jadi sunat mutlak. Baik, sila ke far'un. Apa makna far'un? Ada cabang perbincangan sini. Disunatkan bagi seorang yang percaya ia akan bangun sebelum fajar, mana dia yakin boleh bangun sebelum subuh, baik bangun dengan sendiri atau dengan pertolongan orang lain, bahawa ia memperlewatkan seluruh sembahyang witirnya, yakni dia boleh tidur dahulu dan bangun sebelum fajar bagi melakukan tahajud, dan pada akhirnya ia sembahyang witir. Ini yang terbaik daripada awal malam. Tetapi tidak sembahyang tarawih, walaupun dengan demikian terluput jamaah witir, dan mengakhirkannya itu pada bulan Ramadan berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Nabi kata, jadikanlah akhir solat malam kamu itu sembahyang witir. Jadi Nabi kita kempen supaya kita jadikan solat malam kita solat apa? Solat witir. Maknanya kalau kita tak dapat solat Jumaat witir di awal malam-malam sebab kita tak mau dengan imam, baik kita tunggu di akhir malam. Sebab witir ni dia punya waktu akhir malam. Itu yang terafdal, bukan tak sah. Dan disunatkan mengkemudiankan solat witir itu dari sembahyang malam yang berlaku itu. Dan bagi baik, kalau kita yakin boleh bangun. Dan bagi orang yang tidak percaya, ia bangun sebelum fajar itu. Aku kalau tidur malam ni tidur mati sebab terlalu penat, hendaklah ia melakukan witir itu segera sebelum tidur. Jadi kita belum tidur tu kita semaya dulu lah, kan? Kita solat dulu berdasarkan hadis apa? Hadis Abu Hurairah. Dan tidak sunat ia mengulangi witir itu kemudian. Contohnya kita solat dah belum tidur, kemudian bila ia bangun sembahyang malam sebelum daripada terbit fajar, kemudian jika ia melakukan witir selepas bangun tidur, hasillah baginya dengan sembahyang witir selepas bangun tidur itu sunat tahajud juga. Sebab witir tak ada dua kali, witir sekali je. La witran fi lailatin, tidak ada witir dua kali satu malam. Dan kalau tidak, jadilah ianya witir dan tahajud, yakni bila ia melakukan witir sebelum tidur, maka ia mendapat pahala witir sahaja dan tidak tahajud. Sebab tahajud adalah orang sembahyang sunat malam selepas bangun tidur. Maknanya kita ni ada dua kategori ni para jemaah. Yang pertama dia panggil solat malam, qiyamul lail. Bermula bila? Bermula daripada selepas isya sampai subuh. Itu dia panggil qiyamul lail, bangun malam. Tapi kalau kita tidur kemudian kita bangun selepas pada tidur, itu nama dia tahajud.
Tapi dia masih duduk di bawah bumbung koridor solat malam. Di bawah solat malam tu tahajud bila bangun tidur. Selepas tidur. Witir termasuk juga. Dan apa saja solat boleh kita buat pada waktu malam. Ada pula yang mengatakan, ada qaul yang mengatakan yang aulanya, ada juga pendapat mengatakan lebih baik ia melakukan sembahyang witir sebelum ia tidur secara mutlak. Kemudian ia bangun daripada tidur dan melakukan sembahyang tahajud berdasarkan kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utir qabla an anam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya melakukan sembahyang witir sebelum aku tidur. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Nak kata apa? Abu Hurairah kata Nabi pesan kepada dia supaya witir belum tidur. Jadi ada ulama kata afdal witir belum tidur. Kita kata kontra tu. Sebab tadi hadis Nabi kata ij'alu, jadikan akhir solat malam kamu witir. Macam mana kita kata afdal belum tidur? Ini perlu pada huraian. Baik, tengok dulu hadis lain. Dan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan sembahyang witir sebelum tidur. Dia sama dengan Abu Hurairah. Kemudian ia bangun daripada tidur dan melakukan tahajud. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidur dahulu sebelum ia melakukan witir. Dan ia bangun dan melakukan sembahyang tahajud dan sembahyang witir. Jadi dua sahabat ni berbeza. Yang ni belum tidur, yang ni lepas tidur. Maka kedua mereka itu memberitahu amalan mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Abu Bakar kata, aku witir belum tidur. Umar kata, saya lepas tidur. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza akhadha bil hazmi. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, yang ni melakukan dengan hati-hati dan rapi. Wa hadza akhadha bil quwwah. Umar melakukannya dengan kekuatan, dengan semangat, bangun di akhir malam. Tulis. Hadis ini riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Mana Nabi puji dua-dua. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman, amalan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu al-jami', amalan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan dikatakan dalam kitab Al-Wasit Syafi'i al-Ghazali, waqtara Syafi'i fi'la Abi Bakrin. Imam Syafi'i memilih amalan Abu Bakar. Anu kata apa? Jadi ada dua pandangan di sini. Pandangan sahabat-sahabat lah tu. Ada yang witir belum tidur, ada witir lepas tidur. Maka kita jamak pandangan ini. Kita kata bagi orang yang jangka dia tak boleh bangun selepas tidur, elok dia solat belum tidur supaya tak terluput. Tapi kalau dia yakin boleh bangun, mana afdalnya kita buat selepas daripada tidur. Jamak di antara dua pandangan, wallahu alam. Kita tengoklah kita sendiri yang boleh nilai. Kita kata aku malam ni penat sangat, baru balik musafir, kerja teruk tengah hari, tadi banyak kerja kan. Jadi kita witir lah belum tidur supaya tak terlepas. Tapi kalau malam ni kita relax ya, tidur awal, tunggulah lepas isyak, lepas bangun tidur. Itu dia panggil jamak di antara dua pandangan. Baik. Ada satu lagi solat dengan ni. Dan ada pun sembahyang sunat 2 rakaat sesudah witir, dilakukan oleh orang dalam keadaan duduk. Jadi ada orang buat lepas maya witir sambil duduk, kita pun solat lagi 2 rakaat. Solat sunat sambil duduk. Apa dia ni? Apa solat ni? Falaisata minas sunnah. Dia kata itu 2 rakaat itu tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sarraha bihil Jaujari wa Syekh Zakaria, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Jaujari dan Syekh Zakaria. Qala fil majmu',
Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' dia, wala taghtarra biman ya'taqidu sunniyata zalik wa yad'u ilaihi li jahalatihi. Nawawi kata, janganlah kamu tertipu, terpedaya dengan orang yang berpegang pada sunatnya perbuatan itu, dan orang itu menyeru manusia kepada perbuatan kerana kejahilannya sendiri. Jadi kalau Imam Nawawi hidup zaman kita hari ni, Allahu Akbar, sudah tentu banyak yang dia engkar kepada pendakwah-pendakwah selebriti ke selebriti ni. Nah, yang duk ajar kempen orang buat solat sunat yang pelik-pelik. Ni. Ini solat sunat 2 rakaat sambil duduk lepas witir. Imam Nawawi kata, jangan tertipu kamu, tidak ada sunnah itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati. Banyaknya kempen sekarang ni melalui video-video pendek, TikTok dan sebagainya, yang duk ajar ni, oh tuan-tuan nak gini-gini solat ni, nak ini solat ni, ini macam-macam solat yang diajarkan, macam-macam selawat yang diajarkan, macam-macam zikir yang diajarkan. Maka kita mengatakan, kalau tak ada dalam sandaran dalam sunnah, tinggalkanlah. Seperti Imam kata, la taghtarru, jangan kamu terpedaya dengan orang yang mengatakan sunnah sedangkan dia tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi ni kadang-kadang ada juga bahasa dia berat dia bagi, macam dalam tajuk ni. Dan wa yad'u ilaihi li jahalati, dia ajak orang buat ni kerana dia jahil. Imam Nawawi dalam salatul raghaib berat dia bagi. Solat yang dilakukan awal bulan Rajab, malam Jumaat tu. Ni orang duk kempen ni, ada orang kempen. Imam Nawawi kata, ataupun ulama lain di kalangan ulama besar hadis, dia kata qatalallah man ikhtara'ha. Allah Taala matikan orang yang mereka-reka ibadat yang tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah perbahasan. Mudah-mudahan kita cukuplah, berpadalah dengan apa yang ada. Dalam sunnah-sunnah Nabi sudah cukup untuk kita amalkan. Tak perlu lagi kita hidup cari benda pelik-pelik. Sebab itulah nota kecil ini saya tulis dengan nama sunnahmu amalanku. Oleh kerana kita ni sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, maka menjadi kewajipan kepada kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka sunnah yang tidak dianjurkan oleh Islam. Dari sudut bacaan, kita sudah ada buku Perisai Muslim, tuan-tuan kembar dua ni, insya-Allah banyak faedah yang kita dapat. Alhamdulillah. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, salatud duha wa yusannud duha, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.